Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my channel. Okay, so hari ni aku nak buat sedikit tutorial. Okay, tutorial macam mana kita nak setting studio and macam mana kita nak ambil gambar bagi cantik. Kalau kita nak ambil gambar gamplar kan, let's say lah gamplar. Aku tak cerita pasal gamplar ni hari ni, okay. Yang ni kita nak review pun nanti-nantilah kan. Hasil daripada besi-besi tu. Okay, so tanpa masa, dah intro dulu. Check it out. Okay, so hari ni kita nak buat tutorial macam mana kita nak setting studio untuk kita buat video ataupun buat photoshoot Gunpla supaya nampak lebih kemas. Okay, hanya menggunakan smartphone sahaja. Okay, smartphone sahaja. Macam aku sekarang ni gunakan Huawei Nova 4E keluaran tahun 2019. Aku tak pakai handphone yang mahal-mahal. Tapi kalau korang yang guna Google Pixel, Samsung Note ataupun OnePlus, bagi aku itu lebih cantik lah gambar. So walaupun kita guna handphone yang dulu-dulu, tapi kita boleh bagi cantik kalau kita tahu teknik dia. So, macam mana nak buat? So, semak video ni. Okay, untuk kali ni aku nak ajar korang set basic yang korang perlu ada untuk korang buat photoshoot Gunpla yang sangat-sangat simple dan korang boleh buat sendiri kat rumah. Okay, benda pertama yang korang kena ada adalah benda ni lah. Korang akan cari backdrop untuk fotografi ni. Yang ni aku cari kat Shopee jenama Silence. Sebab Silence ni dia warna matte dan tak berkilat. Okay, kita tak mahu yang shiny, so nanti gambar tadi tak cantik. Second thing yang korang kena ada adalah phone clamp. Okay, nampak tu? Alright, so yang ni aku guna untuk PDPR juga. Dan kenapa kita guna phone clamp? Sebab kita nak pastikan kita ambil gambar tu stable dan tak goyang. Tangan kita kan kadang-kadang getor macam orang kena Parkinson ni kan. So kita pakai lah benda ni, so cantik lah sikit. Termasuk juga macam aku ambil video kan, aku pakai yang ni sebab dia senang nak gerak, nampak tu? Aku tak ada gimbal, so kita gunalah barang-barang yang ada kat Shopee. Cari kat Shopee je, okay? So aku harap korang stay sampai habis sebab aku akan ajar macam mana nak edit gambar sekali, okay? Stay tune tau. Okay, seterusnya kita perlukan lampu meja. Aku ada lampu studio tu, tapi kita nak ajar korang macam mana nak gunakan set yang simple. Okay, lampu ni dekat pasaran 30 lebih je. Cari kat China lagi murah lah. Okay, tak cuma lama sikit lah kalau kat China. Okay, so lampu ni korang kena ada dua. Okay, yang ni saja dia aku tak kat sini. Ikutkan aku dah clamp macam ni juga, tapi aku guna kat luar itu. Okay, so korang kena ada dua. Kenapa kena ada dua? Untuk pastikan cahaya dia tu memang stable. Dekat ni aku rasa lampu meja adalah lampu yang paling sesuai untuk buat shoot yang budget. So jom tengok macam mana buat. Okay, aku letak dalam clamp aku punya handphone ni, dekat clamp bukan dalam. Okay, so lampu ni kita akan on. Alright. Okay, baik. Kita kena control, tengok kat sini macam mana keadaan yang sesuai. Okay, kau pasal nak kawasan yang gelap ni, so kita kena adjust lampu ni kat atas ni. Okay, kita adjust. Alright, macam tu. Kita kena adjust sama ada lampu ni kena ke belakang ataupun kita tunduk dia. Kita kena bawa ke depan macam tu pun boleh. Okay, untuk dapatkan cahaya yang betul kat kit kita nak shoot nanti. Okay, untuk kali ni kita cuba shoot RG Crossbone. Okay, so kita letak macam ni. Kita adjust dia punya cloak ni elok. Nampak tak macam ni? Kita nampak kejelasan. Pastikan kalau korang ambil gambar tu, pastikan cahaya dia tu memang mencukupi. Okey, sekarang ni satu masalah. Kita nampak bayang dia terlebih, betul tak? Sebab lampu dia ni sangat-sangat terang. So macam mana kita nak atasi benda ni? Kita kena letak diffuser. So diffuser tu nak dapat macam mana? Kita buat sendiri je, okey? Untuk diffuser kita perlukan adalah kertas minyak ni ataupun orang cakap baking paper kan. Alright, so korang perlukan dalam 2 ke 3 skoping macam tu. Dan juga masking tape. Okay, korang lipat dua macam ni. 3 gunting. Korang buat bulat. Tak cantik pun tak apa. Yang ni memang, lagipun nanti kita nak letak atas tu je kan. So dapat bentuk macam ni lah. Kita buat dalam 2 ke ataupun 4 keping. Lagi bagus kalau contoh kalau terang sangat kan, kita nak dimkan lagi, kita tambah lagi. Alright. So korang nampak lampu ni kan. So kita ambil ni, dim. So nanti kalau kita tembak dekat Gunpla tu, dia tak adalah bayang sangat. Nampak tak macam tu? So ambil masking tape, kita lekat di keliling ni, okey? Okey, kita letak saja masking tape. Tak cantik pun tak apa. Kita nak buat ni pun sekadar DIY gitu kan. Okey, ni masking tape oranye ni kita letak kat keliling dia. Okey. So dia lebih kurang macam ni lah. Memang tak handsome, tapi hasil dia nanti gempak lah. Okey, dia lebih dimmer orang cakap. Taklah terang sangat. Satu lagi pun kita potong. Korang buat je proses yang sama. Okey.
Sama je, tak kisah. Okey, pastikan bentuk dia bulat macam tu. Okey, letak macam tadi juga. Okey. Okey, sebelah lagi pun dah siap. Ada orang cakap bunyi dia best lah. Bunyi dia best mendatang apa? Sakit kepala dia aku dengar krak. Okey, daripada kita letak diffuser, so hasil dia macam ni lah. Okey, korang nampak dia punya bayang tu lebih soften dan tak tajam sangat, nampak? Okey. So korang boleh buat lah nanti kalau korang nak ambil gambar. So korang boleh adjust lampu ni, tengok belakang ni. Okey, so lampu ni korang kena adjust. Tengok macam mana dia punya keadaan yang sesuai untuk korang ambil gambar. Okey. Ni bagi aku ni setting yang sangat-sangat bajet lah untuk korang nak buat. Macam aku buat pun yang ni je mula-mula dulu. Okey, sampailah aku beli lampu studio yang baru ni. Tapi aku lebih suka pakai ni sebab dia mudah nak adjust. So jadi macam ni lah hasil dia. Korang akan nampak lebih kemas. Dan bagi aku kalau nak ambil gambar ni, tak kisahlah latar belakang warna hitam ke, warna kelabu ke apa ke. So korang, aku rasa better lah buat macam ni untuk ambil gambar lebih proper punya kit kan. Macam aku sendiri pun bukannya professional punya fotografer. At least ada usaha untuk nampakkan kit tu nampak lebih jelas bila kita ambil gambar. Okay, so nak ambil gambar macam mana? Jom kita teruskan dengan proses ambil gambar. Okay, untuk ambil gambar, so kita buat macam ni. Okay, untuk lebih cantik, aku sarankan korang pergi ke more, pilih Pro Mode. Okay, Pro Mode ni korang boleh adjust dia punya EV ni. Sama ada korang nak gelap ataupun korang nak cerah. Okay, just autofocus dulu. And then korang ambil yang ni. Okay, M ni korang ambil bahagian tengah ni pun boleh. Ataupun di bahagian ni untuk lebih fokus. Okay, so kita akan ke depan sikit. Cari angle yang betul. And then kita just snap the photo. Okay, macam tu. Alright. Alright, seterusnya kita pergi ke Lightroom. Gambar kita tadi kita nak edit. Kita masukkan ke dalam Lightroom. Let's say gambar ni kan kita dah ambil tadi. Okay. Sorry lah, handphone aku agak slow sikit. So aku harap korang bersabar lah. Okay, masuk saja Lightroom. Kita akan pergi ke, kita tengok sini nampak bawah-bawah ni. Okay, kita adjust dia punya light. Okay, untuk light, gambar ni nampaknya macam lebih terang kan. So kita kurangkan sikit dia punya exposure. Okay, macam tu. Dan juga highlight dia macam terlebih sangat, kita kurangkan highlight. Okay. Ataupun korang malas sangat, korang ambil je auto ni. Senang. Alright, dah senang-senang je dah auto. Okay, untuk color macam aku sekarang ni, aku guna tekan temperature 4. Sebab aku lebih suka warna dia lebih ke arah senja. Kalau kit tu yang warna dia macam metallic, kita akan belah biru lah. Okay, so kita ambil ke warna lebih kurang macam ni. Temperature dia kita ambil 5. Kemudian tinted dia kita ambil 12. Sebab aku suka warna dia lebih ke arah purplish sikit macam ni. Okay. Okay, lepas tu kita tekankan button ni. Kita pergi ke share to. Kita masuk ke application Snapseed pula. Okay, so ada dua application korang guna, iaitu Lightroom dan juga Snapseed. Preset korang boleh guna, tapi kita nak buat sebagai manual. Okay, so kita ke details, style tadi tu. Okay, kita pergi ke details dia, structure ni. Just adjust macam tu je. Okay, kalau korang nak lebih detail, korang ke sini. Detail sikit. Okay, and then korang adjust dia punya sharpening. Sikit je, jangan banyak-banyak. Alright. Kemudian kita pergi tools balik. Kita nak crop. Sebab banyak sangat kan. Kita cropping sikit. Kita cropping macam tu. Okay, seterusnya kita ke tools balik. Kita pilih selective. Selective ni berfungsi adalah untuk kita tentukan kawasan mana yang nak gelap ataupun cerah. Let's say lah kita nak bagi kawasan dia ni cerah kat belakang ni kan. So kita buat macam ni. Okay, so kita gelapkan. Gelapkan kita ke kiri. Okay, kalau nak cerah ke kanan. So kali ni aku nak bagi cerah. Alright, so kita akan adjust macam ni lah. Okay, so gambar ni kita nak bagi dia normal. Kita pilih yang mana satu yang perlu digelapkan dan perlu dicerahkan. So korang, yang ni dia punya radius tau. Korang kena guna dua jari korang. Okay. Alright, so kita tekan dulu macam ni. Kita adjust lagi sampai dapat sekata. Terutamanya di bahagian bawah ni. Kita nak buang bayang ni, tak nak banyak sangat. Okay, macam tu, nampak? Okay, seterusnya kalau korang nampak gambar korang yang macam kurang menarik lagi, korang boleh crop lagi, tak ada masalah. Okay, cropping ni tak ada masalah pun. Korang nak crop macam mana pun tak ada masalah. Okay, macam aku nampak sini nampak macam tak sampai stable. So kita crop sikit. Okay. Alright. So kita nampak kita punya kit ni nampak lebih jelas. Okay, nampak tak macam mana? So ini antara basic yang kita nak buat. Dan paling penting sekali, korang kena pastikan yang kit ni nampak jelas. Itu yang paling penting sekali. Contohnya di bahagian ni, kalau korang nampak ada bahagian yang over dia punya cahaya, korang boleh adjust sikit bagi gelap. So nanti nampak kaki tak nampak dia punya texture. So korang gelapkan sedikit sahaja. So korang kena adjust sikit-sikit tau. Jangan terus laju-laju, tak mau. Kita kena buat pelan-pelan supaya nampak lebih stable. Okay.
Alright, lepas tu korang boleh tengok apa yang korang nak adjust lagi. Okay, macam handphone aku ni, dia punya quality dia biasa je 24MP, tak banyak pun. Okay, kalau korang lebih cantik, korang boleh guna DSLR. Okay, ataupun kamera-kamera yang lebih maju lah sekarang ni kan. Okay, so lepas dah korang dah settle ni, macam biasa korang tekan 3 titik ni, dan automaticnya dia akan save dalam handphone. Okay, itu sahaja. Haha, macam mana? Okay tak? Okay, so dapat satu pada hari ni korang boleh belajar kan. So sebenarnya kalau korang pakai iPhone ke Android ke, tak kisahlah handphone apa pun, sebenarnya boleh bagi cantik. Yang tak cantik sebab kita tak tahu teknik macam mana nak buat. Okay, so dengan modal yang tak berapa banyak, so aku harap kita semua dapatlah upgrade ataupun improve kita punya cara macam mana nak shoot gambar Gunpla. Okay, macam biasa jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel aku. Macam biasa, keep building and happy always. Dan jumpa lagi untuk next video. Stay tune dan jangan lupa share video ni ramai-ramai supaya ilmu yang kita bagi tu boleh kita kembangkan bersama-sama. Jangan pasang Gunpla seorang-seorang. Kita nak share idea dan juga hobi ni ramai-ramai. Okay? Stay tune, stay safe. Assalamualaikum. Bye.